FM. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan menjalankan rondaan secara berkala di beberapa jalan yang menjadi laluan panas berlakunya kemalangan berikutan cuti musim perayaan Tahun Baru Cina. Sehubungan itu, jelas pengarahnya Jainal Madasin, tindakan tersebut dilakukan susulan jangkaan peningkatan jumlah trafik dan aktiviti harian bermula hujung bulan ini melalui ops perayaan Tahun Baru Cina. Katanya lagi antara laluan yang terbabit ialah di Jajahan Jeli, Lebuh Timur Barat, Gua Musang serta Kuala Kerai, Jalan Utama Gua Musang, Kuala Kerai, Kota Baru dan Pasir Putih melibatkan Jalan Utama Pasir Putih, Kuala Terengganu. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Melaka melaksanakan 97 program Trash to Cash sepanjang tahun lalu, membabitkan pulangan wang kira-kira RM32,000 kepada rakyat. Penolong pengarahnya Siti Rohayu Muhammad Isa berkata program berkenaan membolehkan masyarakat setempat yang mempunyai barangan kita semula, sisa bahan fabrik dan minyak masak terpakai menjana pendapatan menerusi pulangan wang tunai berdasarkan timbangan barangan tersebut. Di samping itu, menurutnya program itu dilaksanakan bukan sahaja bertujuan mendidik dan menggalakkan orang ramai menguruskan sampah dengan bijak agar boleh digital semula, tetapi juga menjadikan amalan berkenaan sebagai peluang untuk meraih pendapatan. Akhir sekali, Kerajaan Sarawak menyumbangkan sebanyak 1.3 juta ringgit bagi menyediakan sebanyak 36 kemudahan ventilasi atau ventilation point di wad unit rawatan api ICU Hospital Umum Sarawak HUS. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Ahmad Douglas Uga Imbas berkata kemudahan itu yang siap dipasang telah mula digunakan di wad ICU hospital berkenaan. Bercakap kepada pemberita selepas melawat wad ICU Hospital Umum Sarawak di Kuching, Sarawak, Datuk Uga turut berkata selepas ini pihaknya juga akan membantu membina wad hybrid ICU di hospital tersebut. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 25 Januari dalam tahun 1974, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM telah ditubuhkan oleh Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Husin. Tujuan utama YADIM adalah untuk menyelaras kegiatan badan-badan dakwah serta badan bukan kerajaan NGO agar berjalan seiring dan sejajar dengan dasar negara serta menjadi pemangkin ke arah penyebaran dakwah di Malaysia. YADIM ialah sebuah badan amanah yang didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pengurusan YADIM bermula dengan yang dipertuanya. Yang pertama iaitu Allahyarham Tan Sri Datuk Said Nasir bin Ismail. Setiap yang dipertua yang memimpin YADIM perlu mempunyai idea, pendekatan visi dan misi yang tersendiri dalam menjadikan YADIM sebagai institusi yang sentiasa mahu bekerjasama dengan mana-mana pihak demi kebaikan dan masa depan agama, ummah dan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى
ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. يا Wahai Tuhan لطيف yang maha نجنا مما نخاف lindungilah kami dari apa يا yang kami ربي takuti. نجنا من Jauhkanlah القوم kami dari golongan yang الظالمين. Aspirasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua rakan pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 27 Januari 2022 hari ini, hari Khamis, bertemankan saya Nurhayati Paradi, insya-Allah bakal bersama dengan anda selama 4 jam bermula 10 pagi ini sehingga ke pukul 2 petang nanti, insya-Allah. Apapun, nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang telah pun 4 jam juga temankan anda bersama dengan Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Alhamdulillah, moga-moga apa jua yang mereka kongsikan memberi manfaat kebaikan untuk seluruh rakan pendengar radio IKIM. Tak kiralah kat mana pun anda berada, moga-moga hari ini memberikan keceriaan, ketenangan untuk semua, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari Khamis tak lain tak bukan untuk sama-sama kita mulakan hari kita. Nak sama-sama belajar, menambah ilmu dalam pengetahuan ibadah, insya-Allah. Menerusi tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kejap lagi bakal kami bawakan kepada anda secara langsung di radio, di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM juga. Kita akan bawakan kepada anda secara langsung rancangan tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita nak menyambung pengajian Matan Zubat, insya-Allah, dalam bab perihal himpunan haji dan juga umrah. Kita masih lagi dalam silibus kita tentang rukun haji dan juga umrah. Jom sama-sama kita mempelajari, mendalami ilmu agama, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, nantinya tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat memperelok, mencantikkan ibadah mereka, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, kita mulakan pagi ini bersama dengan Munif Hijaz menerusi lagu Kau Pemilik Cinta. Tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nurhayati Paradi. Betapa dapat ku rasa indahnya bahagia yang
kesepianku kau hadirkan dirinya, peneman menuju syurga. Oh pemilik hati, sungguh kau maha mengerti lemah diri ini, hidup bersendiri, dirinya seperti cahaya yang menyinari indahnya bak bidadari. Semua persoalan bertemu jawaban, tiada lagi kebuntuan mengganggu fikiran. Kesyukuran ini melimpah di hati, betapa agungnya kasih-Mu Ilahi. Kekasih, kau penawar duka, menjadi penguat di jiwa. Walaupun bertalu diuji, dirimu tetap setia di sisi. Oh Tuhan, kau yang maha tahu, cintaku padanya tak pernah ku ragu. Ku pinta kekalkan cintaku hanya bersamanya di syurga-Mu. Oh pemilik cinta, betapa dapat ku rasa indahnya bahagia yang mendakam jiwa. Dalam kesepianku kau hadirkan dirinya, peneman menuju syurga. Benar ku akui, jarang ku lafazkan kata-kata penghargaan atas pengorbanan, namun hanya Engkau maha mengetahui betapa dirinya amat ku hargai. Kekasih, kau penawar duka, menjadi penguat di jiwa. Walaupun bertalu diuji, dirimu tetap setia di sisi. Oh Tuhan, kau yang maha tahu, cintaku padanya tak pernah ku ragu. Ku pinta kekalkan cintaku hanya bersamanya di syurga-Mu. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita?
Ayuh zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Rebut peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا. رواه أحمد. Daripada Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh kanak-kanak atau orang tua, membakar pokok kurma, menebang pokok yang berbuah atau menyembelih kambing untuk tujuan menakut-nakutkannya, maka ia tidak akan kembali dengan sempurna atau secukupnya. Hadis riwayat Ahmad. Etika perang ini telah diguna pakai oleh tentera Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar tentang sikap ihsan sesama makhluk biarpun sedang berperang dengan musuh Islam. Etika alam sekitar ialah disiplin falsafah tentang hubungan moral dan nilai antara manusia dengan alam sekitar serta unsur bukan bersifat manusiawi. Etika alam sekitar Islam diasaskan pada dua prinsip, iaitu tabi'i manusia, yakni fitrah, dan ketentuan agama. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya.
Lalu kata Nabi, bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah orang yang dia semayang. Dia semayang, tak tinggal apa semua, dia jaga solat dia. Wa yasumu, dan juga orang ini adalah orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqu, dan orang yang bersedekah. Wa huwa yakhafullahu azza wa jal. Sedang pada waktu itu apabila mereka salat, mereka puasa dan lain-lain, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang pun boleh hadir perasaan takut. Ketika dia melaksanakan ibadat, dia menghadirkan perasaan takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita bimbang. Beramal letih-letih, sembahyang banyak-banyak ataupun sembahyang amal ibadat yang kita bawa, kemudian apabila hadir pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tak terima apa yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala lemparkan balik kepada kita apa yang kita persembahkan. Kita bawa amal-amal banyak, amalan-amalan yang kita lakukan, tiba-tiba kita dianggap ataupun pada waktu itu kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk kita menyambung lagi pengajian Matan Zubat insya-Allah, dan bersama dengan kita tak lain tak bukan perkongsian dalam Tahsinul Ibadah kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi untuk sama-sama belajar dalam pengajian Matan Zubat dalam Tahsinul Ibadah. Cumanya sebelum kita kepada pengajian kita, sedikitlah ucapan awal ataupun kata-kata mukadimah daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan DJ tetap kita sehinggalah hari ini, insya-Allah. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sepotong hadis yang berbunyi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak menghargai, tidak berterima kasih, tidak mensyukuri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya, maka sebenarnya, hakikatnya, orang tersebut tidak mensyukuri Allah. Tidak ada jalan bagi seseorang yang ingin mencapai bersyukur kepada Allah, melainkan dia perlu melalui jalan mensyukuri, menghargai, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Kita diajak di dalam doa untuk mendoakan zawil huquqi alaina, orang-orang yang mempunyai hak-hak ke atas diri kita, yang mempunyai jasa-jasa terhadap kita secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sudah tentu yang menduduki tempat yang pertama dan utama adalah ibu ayah kita. Tidaklah boleh seseorang itu mengatakan, saya nak terima kasih ni direct, terus kepada Allah aja. Walaupun yang besarkan saya mak ayah saya, tapi hakikat dia Allah. Jadi kita syukuri Allah terus, tak payah ni mak bapak. Contoh, adakah orang ini dikira mensyukuri Allah? Sekali-kali tidak. Ataupun seseorang yang mendapat ilmu daripada gurunya,
Diminta untuk menghargai gurunya. Dia mengatakan ilmu daripada Allah. Guru perantaraan sahaja. Saya berterima kasih, saya sebut dalam tahajud saya. Dalam doa saya, ya Allah syukurlah atas nikmat ilmu. Dia menganggap itulah hakikat. Dia sedang berada pada hakikat makrifat yang paling tinggi. Sebenarnya orang ini jahil. Kerana apa? Kerana Allah dan Rasulnya sendiri mengajar kita berterima kasih kepada sekecil-kecil budi yang dibuat oleh seseorang kepada kita. Apatah lagi budi itu dalam bentuk membesarkan kita, menyarai kita, memberi ilmu kepada kita, bersabar atas karenah kita sebagai seorang guru. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap daripada kita ini ada sesiapa pun yang pernah berjasa kepada dia, pernah buat baik kepada dia. Maka kita cuba belajar untuk menghargai, paling kurang dalam doa kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal begitu menghargai gurunya Imam Syafi'i sehingga beliau setiap kali solat selama puluhan tahun mendoakan Imam Syafi'i. Setiap kali solat. Sehingga menimbulkan hairan dalam diri anaknya. Siapakah gerangannya si fulan Muhammad bin Idris itu yang ayah sering mendoakan untuk beliau? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Imam Syafi'i adalah umpama matahari bagi dunia dan kesihatan bagi badan. Tanpa matahari, musnahlah dunia. Tanpa kesihatan, musnahlah badan. Penghargaannya itu didedikasikan dalam bentuk mendoakan terhadap gurunya. Maka semoga Allah Ta'ala mengurniakan sifat menghargai itu dalam diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan akhlak yang baik itu kepada diri kita semua, menjadi manusia yang menghargai orang lain, berterima kasih khususnya kepada mereka yang telah berbudi, berbuat baik, mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niatkan sebagai pahalanya itu, kita doakan pahalanya kepada ayahanda DJ kita Nur Hadi Pardi yang baru beberapa hari telah pergi ke alam baka sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian awalan, dan terima kasih juga pada doa dan juga Fatihah yang telah pun dipimpin sebentar tadi. Terima kasih banyak Ustaz, saya sangat menghargainya. Masya-Allah. Dan kita mulakan Ustaz untuk pengajian kita pada hari ini. Kita sambung untuk pengajian Matan Zubat dalam himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah untuk bait yang ke-512 dan seterusnya 513. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyebut beberapa masalah yang berkaitan dengan tawaf, daripada segi syarat-syaratnya, daripada segi perkara-perkara yang disunatkan, kita juga telah menyentuh secara ringkas berkaitan dengan rukun selepasnya, iaitu bersa'i daripada Safa ke Marwah. Hari ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan, perbahasan berkaitan dengan bersa'i daripada Safa menuju ke Marwah.
dalam konteks mengerjakan haji, sa'i di antara Safah dan Marwah itu dikerjakan sama ada selepas tawaf qudum ataupun dikerjakan selepas tawaf rukun ataupun tawaf ifadah. Kalau seseorang itu dia tidak berkesempatan melakukan tawaf qudum, dia datang terlalu lewat sehingga dia terus masuk ke Arafah, berwukuf di sana, setelah itu barulah dia bertawaf. Maka tawaf pada ketika itu tiada lagi tawaf qudum, itu adalah tawaf ifadah ataupun tawaf rukun haji. Adapun kalau seseorang itu melakukan tawaf qudum, setelah dia melakukan tawaf qudum dia bersa'i, kemudian berwukuf di Arafah, selepas itu dia bertawaf rukun haji, selepas tawaf rukun haji tiada lagi sa'i. Sa'i sudah selesai. Sa'i sudah selesai selepas tawaf qudum. Walaupun tawaf qudum itu hukumnya sunat, sa'i selepasnya sudah mencukupi dan sudah dikira sebagai sa'i rukun haji. Sa'i yang dibuat lepas tawaf rukun haji hanyalah untuk mereka yang datang dan tidak melakukan tawaf qudum. Barulah ada sa'i selepas apa? Selepas tawaf rukun. Bagi jemaah Malaysia, secara umumnya jadualnya apabila mereka tiba di kota Mekah, mereka akan melaksanakan haji tamattu'. Bila disebut haji tamattu', dimulakan dengan umrah. Dimulakan dengan umrah. Kita telah menyatakan, telah memberi penerangan, tawaf qudum tidak ada bagi mereka yang melaksanakan umrah. Tawaf qudum hanya untuk mereka yang melaksanakan haji. Apa yang kita boleh faham? Ataupun apa yang kita boleh simpulkan? Kita boleh simpulkan bahawasanya jemaah kita secara umumnya ketika melaksanakan haji, sekiranya mereka melakukan haji tamattu', maka sa'i mereka hanya akan dikerjakan selepas tawaf rukun, iaitu selepas selesai melontar di hari-hari tasyrik, kemudian bertawaf, selepasnya itu barulah sa'i dilaksanakan. Adapun umrah, semua mereka yang pernah mengerjakan umrah tahu bilakah sa'i akan dikerjakan, iaitu apabila selesai daripada mengerjakan tawaf. Bila kita selesai tawaf, apa kita buat? Kita mengerjakan 2 rakaat sunat tawaf. Ada mazhab yang menyatakan ataupun berpandangan solat sunat tawaf ni wajib. Bukan sunat tapi wajib. Itu bukan mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunat. Seusai kita melaksanakan tawaf, kita akan keluar pergi ke Mas'a. Mas'a terjemahannya adalah tempat bersa'i, melalui pintu Safa. Kita keluar melalui pintu Safa menuju ke Mas'a untuk melaksanakan umrah di sana. Saya telah sebutkan Mas'a sebenarnya kedudukannya adalah di luar masjid. Semasa proses tausi', pembesaran, tausi'ah Masjidil Haram dan berlaku tausi'ah Mas'a itu sendiri, maka dia telah dibesarkan, diletakkan dalam bangunan yang berekon dan bertingkat-tingkat, mempunyai eskalator untuk bawa ke satu tingkat demi satu tingkat. Yang kita nampak pada hari ini seolah-olah dia berada dalam masjid. Hakikatnya, segi hukumnya adalah Mas'a itu bukanlah diberi hukum masjid berdasarkan kaedah di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan sa'i bermula daripada Safa dan diakhiri dengan Marwah.
Safa, Marwah. Safa, Marwah. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa kali kedua. Begitulah dibuat dan jumlah keseluruhannya adalah 7 kali. Kiraan Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa, itu kita kira 62. Ada sebahagian ulama Syafi'i yang berpendapat Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sekali. Maknanya apa? Maknanya jumlah pusingan itu akan mencapai 14 kali. 14 kali barulah sempurna sa'i. Masya Allah. Kalau yang sekarang ini pun dikatakan jumlah kilometer dia kalau kita berjalan tu hakikatnya adalah 4 kilo ke berapa kilo lebih. Kalau dikali lagi 2 maknanya 8 kilo. Dia beza. Berjalan ketika sa'i ni dia adalah berjalan sebagai ibadah. Ada orang dia punya track jogging dia 10 kilo, 15 kilo. Tapi kalau bersa'i ni hakikatnya 4 kilo. 4 kilo lebih. Di bawah aircon. Boleh henti-henti. Kemudian boleh berhenti sekejap minum air zam-zam. Tetapi dia berjalan tu berjalan ibadah. So bila dia berjalan ibadah itu dia ada berat. Berat pada nafsu, berat pada tubuh, maka rasa dia pun lain. Orang yang berjoging ataupun berjalan 10 km kerana untuk kesihatan dengan orang yang bersa'i itu dia punya rasa dia itu lain. Kerohanian dia itu lain. Nur yang dicapai diperolehi daripadanya juga berbeza kerana dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Maka sekarang ini memang kita ada pilihan. Sama ada kita berjalan ataupun kita menaiki motor. Bayarlah berapa? 50 rial. Berapa rial untuk naik motor tu? Ada di kalau musim sekarang motor itu ada di tingkat bawah. Sebelum ini untuk naik motor dia kena naik tingkat 3, tingkat atas. Sekarang ini daripada tingkat bawah tempat yang kereta sorong. Dulu tempat kereta sorong tu yang motor bawah. Dikhususkan. Sekarang ini kita boleh ambil motor daripada bawah. Maka yang sihat pun tiba-tiba jadi sakit juga. Tak ada masalah. Menaiki motor itu tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau kita nak dapat feel dia, nak dapat rasa dia, kita selang-selang lah. Ada keadaan kita dah tak larat ni, nak habiskan juga umrah. Naiklah motor, ikramlah sikit nafsu tu. Tapi ada juga waktu yang kita berjalan. Kerana dengan berjalan itu yang mungkin ambil masa sampai sejam, ada rasa dia, ada perasaan yang diraih, ada nur yang dicapai. Maka sa'i itu mula daripada Safa ke Marwah. Ingat, selalu diingatkan oleh ulama ketika membahaskan urusan haji dan umrah, pastikan kita bermula daripada sa'i, daripada Safa, mula daripada bukit itu. Jangan kita mula hanya daripada track, daripada jalan. Mesti kena ada walaupun sebelah kaki kita dah pijak bukit Safa. Sebab kita mulai daripada Safa kan. Mesti paling kurang kalau tak penuh kaki pun tumit tu, bermula tumit kita tu sentuh Safa. Untuk bezakan yang mana di kawasan trek dan yang mana dia merupakan bukit, maka dia ada marmar kecil. Marmar kecil kan. Kalau bukit tu dia ada marmar kecil. Kalau bawah tu marmar licin. Marmar tu adalah petanda kaki bukit. Jangan sampai kita nak cepat bersa'i sampai kita langsung tak naik walaupun setapak kaki. Walaupun tumit, walaupun hujung jemari kaki tak kena, maka menyebabkan sa'i kita tidak sah. Jadi sebab itu kita janganlah berpada dengan yang paling kurang.
kita buatlah yang afdal. Yang afdal naik. Naik Bukit Safa itu qadra qamah. Sekadar tinggi orang berdiri kan naik. Sekira-kira kita ini kalau belah Safa tu boleh nampak Kaabah. Belah Marwah tak nampak Kaabah, tutup. Ada halangan kan. Tapi kalau belah daripada Safa itu, kita naik tinggi, kita lihat Kaabah, kita baca bacaan-bacaan, zikir-zikir yang disunatkan, kita berdoa dengan doa-doa yang disunatkan. Kita buat lebih. Ditakuti ni kalau kita buat yang cukup makan ni, takut makan tak cukup. Dia buat cukup makan, dia jadi makan tak cukup. Bila makan tak cukup, menyebabkan umrah dia tidak sah, haji dia tidak sah. Risiko dia besar. Umrah dan haji tak sah ini mengakibatkan seorang itu kekal dalam keadaan ihram walaupun dia telah pulang ke negara dia. Jadi bacaan-bacaan itu ma'ruf, kita boleh dapatkan daripada buku-buku yang menyediakannya. Antara yang dibaca, kita naik atas Bukit Safa, kita naik atas Bukit Marwah, kita menghadap ke Kaabah, kita baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian kita doa. Nak doa benda dunia, nak doa benda akhirat, doa. Kemudian ulang balik zikir, doa. Ulang balik zikir, doa. Itu dia jadi panjang. Jadi mungkin semasa kita buat umrah, kita buat banyak umrah. Ada satu umrah tu, kita khususkan saya nak baca semua zikir-zikir yang disunatkan secara sempurna. Boleh benda itu dijadikan sebagai kenangan. Ada juga umrah ni buat dengan komplit. Kita tak nak buat orang kata umrah VIP. Umrah VIP kat dunia tapi kat akhirat tak VIP. Sebab apa? Dia potong semua. Semua benda sunat tak buat. Tak naklah macam tu kan. Kita nak umrah yang VIP kat akhirat. Janganlah sampai kita cut semua benda yang sunat, kita buat benda yang wajib dalam keadaan kita mampu melaksanakannya. Kalau orang uzur itu cerita lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk awalan, dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepasnya kita akan sambung lagi sebab ada juga yang bertanya Ustaz, kata lari-lari macam Siti Hajar ke Ustaz? Kita akan sambung bagaimana kaifiatnya. InsyaAllah kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Salamun alaihi, salamun alaihi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Salamun alaihi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Salamun alaihi, salamun alaihi, salamun alaihi. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan tahzinan ibadah dalam pengajian Matan Zubat menerusi bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Hari ini Ustaz Lufi kongsikan berkenaan dengan rukun sa'i. Silakan Ustaz, kita sambung lagi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab kepada soalan adakah kaedah berjalan di antara Safa dan Marwah itu seperti berlarinya Siti Hajar alaihassalam, jawapannya adalah kita akan bersa'i daripada Safa dan Marwah seperti sa'inya Rasulullah. Sa'inya Rasulullah bagaimana? Daripada kaki Bukit Safa kita akan berjalan seperti biasa. Apabila tiba di lampu hijau, angkat kepala, tengok atas, ada lampu hijau. Maka bila tiba sahaja di garisan lampu hijau, kita akan berlari. Kita akan berlari, dia lebih kurang 6 hasta jauh dia. Kemudian bila kita tiba di lampu hijau yang satu lagi, yang kedua, kita akan berhenti daripada berlari dan berjalan seperti biasa. Itu cara berjalan ataupun bersa'i di antara Safa dan Marwah. Di antara dua lampu hijau itu berlari, bukan berlari anak ni. Berlari anak dipanggil ramal. Berlari anak ni berlaku ketika kita melakukan tawaf. 3 pusingan yang pertama, berlari anak. Berlari anak ni adalah berlari dalam keadaan kita rapatkan kaki kita. Adapun berlari di antara milainil akhdarain. Milainil akhdarain. Dia panggil apa? 2 garisan hijau. Maka dia adwun, dia memang berlari. Kerana dalam riwayat Nabi SAW melakukan sa'i di atas kenderaan. Nabi naik kenderaan masa sa'i. Ketika tiba di kawasan tersebut, maka Nabi telah memperlajukan kenderaannya. Samalah juga kalau kita naik motor, di antara 2 mil itu kita pecut, tambah sikit kelajuan daripada kelajuan biasa. Tapi hati-hati jangan sampai langgar orang. Jangan sampai kita langgar orang. Dan sudah tentulah di antara Safa dan Marwah ini ada syarat-syaratnya. Adakah menutup aurat syarat dalam sa'i? Tidak. Adakah suci daripada hadas kecil dan hadas besar merupakan syarat sah sa'i? Tidak. Adakah suci daripada najis syarat sah sa'i? Jawapannya tidak. Semua perkara yang saya sebutkan tadi bukanlah syarat, tetapi disunatkan. Ya, disunatkan sa'i dalam keadaan menutup aurat dengan sempurna. Disunatkan bersa'i dalam keadaan ada wuduk. Disunatkan bersa'i dalam keadaan bersih daripada najis, disunatkan. Dan ada bacaan-bacaan yang disunatkan untuk kita baca. Antaranya kita baca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Terkadang kita pergi umrah ni, kita suka masuk kat rombongan jemaah luar yang dia baca ramai-ramai kan. Jadi kita layan je, bergerak je ikut dia. Dia baca kuat-kuat, kadang dapat juga feel tu.
Kita pula tak hafal doa-doa, nak baca buku rasa tak tawajuh. Kadang-kadang bila kita sambil kita buat amal tu, depan kita duk pegang, nak tengok dia, tumpuan tu jadi hilang. Betul tak? Tumpuan tu jadi hilang. Dengan orang baca tu kita lebih santai. Tumpuan dan fokus kita tu lebih santai berbanding kalau kita nak kena pegang, kita nak kena tengok. Dia jadi kita tenggelam dalam baca dan istihdar rasa itu tidak dapat diraih saat kita melaksanakannya. Maka sa'ilah kita daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah, antara perkara yang selalu diingatkan ketika kita buat tawaf, ketika kita bersa'i, tidak boleh ada pergerakan kita itu diniatkan hanya untuk benda lain. Contoh, dia sa'i bawa anak dia sekali. Alhamdulillah umrah pun dibuka semula pada 8 Februari. Jadi siapa yang akan mengerjakan umrah, kita ucapkan syabas, kita ucapkan semoga Allah Ta'ala mengurniakan umrah yang mabrur, dan doakanlah untuk kita semua supaya dapat pergi ke sana berkali-kali, khususnya dapat mengerjakan haji. Kita kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, iaitu niat tu. Dia bawa anak dia berlari maju lebih ke depan. Dia kejar anak dia, nak dapatkan anak dia, takut terlanggar orang ke. Jadi dia mengejar anaknya dalam keadaan dia niat nak kejar anak dia, tetapi dia telah merentas sesuatu jarak kan. Maka bahagian sa'i tadi ataupun pergerakan kejar anak itu tidak dikira sebagai sa'i. Tidak dikira sebagai sa'i kerana dia bergerak itu bukan dengan niat sa'i tapi niat benda lain. Dalam kes yang kita bagi contoh tadi adalah niat nak dapatkan anak dia. Kecuali dia bergerak mengejar anak dia itu dia sertakan niat sa'i. Kalau dua-dua niat tu ada, tak apa, boleh, sah. Dia takut bila ibu ni dia panik. Bila dia kejar anak dia, otak dia dah fokus. Dapatkan anak tu. Jangan sampai terlepas nanti kena pijak ke, kena langgar ke. Maka masa pergerakan itu, niat sa'i tak ada. Menyebabkan bahagian tempat yang direntas dengan bukan niat sa'i itu kita kira tak sah. Tak ada masalah. Dia boleh kejar anak dia. Dia dapatkan anak dia, tetapi apa yang dia perlu buat, dia patah balik. Dia ingatkan balik daripada mula mana tadi dia kejar anak dia, dia pergi belakang sikit, maka dia berjalan semula ke depan. Dia undur dan dia berjalan maju semula ke depan untuk mengganti semula bahagian yang dihukum sebagai bukan sa'i. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Adakah ketika bersa'i disunatkan bagi lelaki melakukan ittiba'? Ittiba' iaitu dia buka bahagian bahu kanannya. Adakah disunatkan ataupun tidak bagi lelaki? Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah ya, disunatkan. Tetapi menurut sebahagian mazhab tidak disunatkan. Maka kita usahlah pelat, usahlah melenting. Kalau kita sedang bersa'i, ada orang tegur, biasanya orang luar lah, orang Arab. Dia suruh tutup ni, dia bagi isyarat kat bahu kita, dia tepuk bahu kita, tutup. Dia cakap bahasa dia lah. Maka tak apalah, kita abaikan saja kerana dia bercakap itu berdasarkan mazhab dia. Adapun mazhab Syafi'i masih lagi disunatkan untuk kita buka. Perjalanan daripada Safa dan Marwah, adakah 7 kali disyaratkan mualat? Adakah disyaratkan berturut-turut? Ataupun dia dah tak larat dah nak pergi minum jus dulu, pergi balik hotel minum jus sekejap, nanti kita sambung balik
boleh. Dalam mazhab Syafi'i, berturut-turut di dalam bersa'i itu tidaklah menjadi syarat, tetapi seperti mana biasalah, berturut-turut itu hukumnya adalah sunat. Bagus, afdal. Kita sempurnakan dahulu sa'i kita, kemudian barulah kita pergi kepada urusan dan hajat kita. Bila selesai sa'i, apakah rukun yang seterusnya? Rukun yang seterusnya adalah bercukur. Itu yang disebut dalam bait syair yang seterusnya. Thumma azil sya'ran thalathan nazrahu wa ma siwal wuqufi ruknul umrah. Thalathan nazrah wa ma siwal wuqufi ruknul umrah. Terjemahannya, kemudian guntinglah rambut sekurang-kurangnya 3 helai, namun apa yang berbeza selain wukuf di Arafah ialah rukun umrah. Cuba tengok terjemahannya. Kemudian guntinglah. Kita baiki terjemahan itu dengan yang lebih tepat. Kemudian hilangkanlah rambut. Sebab gunting tu tak semestinya. Dalam lafaz bahasa Arabnya pun azil. Azil ni maksudnya kita buanglah rambut. Kita tanggalkanlah rambut. Itu lebih tepat lagi. Sebab apa saya kata lebih tepat? Sebab rukun umrah ini adalah ada 3 helai rambut. Ini paling kurang. 3 helai rambut dibuang. Macam mana dia buang rambut tu? Dia tanggalkan rambut di kepala dia. Sama ada dia tanggalkan dengan cukur, ataupun gunting, ataupun gigit, ataupun tarik, cabut, ataupun bakar, ataupun makan. Ikutlah. Nak bagi tahunya, asalkan, ni dalam kitab sebut, asalkan ada 3 helai rambut tercabut, sudah memadai. Memadai dalam melengkapkan rukun umrah. Sudah tentulah afdalnya cukur ataupun gunting. Yang saya sebutkan tadi itu adalah sekurang-kurangnya. Ni tak bawa gunting ni. Kalau nak gunting dekat sofa, dia ambil RM10, 10 rial. Untuk perempuan kan. Ataupun lelaki, dia tak nak cukur, dia nak gunting je. Nak buat sekadar wajib je. Dah tak ada ni. Dia takut lambat-lambat ni terlupa. Jadi cara dia cabut rambut. Dia cabut kutu tu. Cabut. 1, 2, 3. Kalau dia buat begitu, maka dia sudah dikira melaksanakan rukun umrah ataupun rukun haji dia. Dalam kenyataan bait syair yang terakhir tadi, wa ma siwal wuqufi ruknul umrah, dan sesuatu yang selain daripada wukuf adalah rukun umrah. Semua yang kita baca tadi, rukun haji, semua rukun haji adalah rukun umrah, kecuali satu sahaja, iaitu wukuf di Arafah. Kalau kita boleh hafal rukun umrah, kita boleh ingat rukun haji. Ataupun kalau kita boleh hafal rukun haji, kita boleh ingat rukun umrah. Kita ulang balik rukun haji. Pertama, niat ataupun ihram. Okey. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, menghilangkan atau menanggalkan sebahagian rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam adalah tertib di kebanyakan rukun. Ada berapa semua? 6 kan? Rukun umrah, kita ambil 6 ni, kita buang 1, iaitu wukuf di Arafah. Maka jumlah rukun umrah adalah 5.